Baiklah, video kali ini saya ingin ceritakan pengalaman saya mohon masuk maktab perguruan. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Kelana. So, video kali ini saya ingin kongsikan macam mana pengalaman saya boleh masuk ke maktab perguruan. So, selepas SPM, saya tidak sambung belajar masuk universiti, tapi saya dapat masuk ke tingkatan 6. Tingkatan 6 rendah di sekolah saya lah, SMK Kuara. So, semasa 6 rendah, saya banyak mohon untuk masuk ke universiti awam, dan diantaranya pun saya mohon masuk maktab perguruan. Cuba sajalah, walaupun sudah masuk tingkatan 6 rendah, tapi ayah saya galakkan saya untuk mohon lagi lah yang lain, cuba nasib yang lain. Dan saya juga mohon SPA 8, kot-kot kalau boleh dapat kerja di luar kan. So, sepanjang saya mohon tu, saya pun tidak expect lah mana-mana yang saya dapat masuk. Okay? Dan zaman saya tahun 2002 saya ingat, untuk mohon menjadi guru perlu isi borang, borang secara manual, dan kena beli di BSN, Bank Simpanan Nasional. Ada pin lah, dibagi pin, so kena berbaris di bank dan beli. Dia ada macam satu borang lah, dan borang tu kena pos. Memang manual lah. So ada banyak pilihan lah subjek yang ingin anda, apa yang anda ingin, ya. So, saya pun tidak tahu apa subjek. Kalau ikutkan, saya ingin mengajar bahasa Melayu, ya, dan mohon bahasa Melayu. Tapi salah seorang rakan saya, yaitu Jonovian, ya, rakan sekelas saya nomor rendah, dia cakap, kalau boleh, dia cakap, kita mohon subjek yang tidak orang suka. Dia cakap yang jarang orang mohon. Saya cakap, subjek apa? So, kawan saya pun cadangkan untuk ambil subjek pendidikan muzik. So, kebetulan lah juga saya ni minat dengan nasyid. Ya, nasyid, nyanyi nasyid, banyak lagu-lagu nasyid. Dan memang saya pada zaman itulah saya memang seorang yang Islamik lah. Budak Kopiah, budak Persatuan Agama, saya lah orangnya ketika itu. So, oleh kerana minat dengan nasyid, dengan lagu-lagu nasyid, irama nasyid, so saya pun dengan rakan saya itu Jonovian memohon pendidikan muzik. Berbanding dengan rakan-rakan saya, diorang mohon bahasa Melayu, bahasa Inggris. Selain daripada subjek muzik lah, memang subjek muzik ni tidak ramai orang yang gemar, ya, hanya orang tertentu. Tapi kami pun sebab rasa benda tu tidak ada saingan, dan saya rasa saya isi pun sebab isi sajalah, ya. Saya pun tidak harap sangat untuk dapat masuk maktab perguruan ni, ya. Jadi kami isi dan hantar. So, ada beberapa tapisan yang sebelum anda masuk jadi guru, ada beberapa tapisan. First adalah ujian. Panggil ujian apa tu, ya? Insa kah? Ya, saya lupa. Ada ujian. Dan kalau dapat surat, surat tu menyatakan yang anda akan menjalani ujian. Ujian insa, saya ingat kalau tidak salah, ya, ujian tentang anda layak untuk jadi guru atau tidak, ya. Dia lebih kepada psikologi individumu. Ada soalan-soalan psikologi yang menyatakan anda layak atau tidak. So, rakan-rakan saya semua dapat surat kecuali saya. Jadi agak sedih jugalah, sebab rakan-rakan saya semua dapat kecuali saya. Saya tidak dapat. Memang masalah tu pos di kawasan tempat saya memang bermasalah, di kawasan perumahan saya. Saya pun tidak tahu apa masalahnya. Dan kebetulan, ujian tu diadakan di sekolah saya. Ya, ujian insa tu lah, ya, ujian untuk menjadi guru tu diadakan di sekolah saya. Tapi saya tidak dapat surat yang untuk menjalankan ujian. So, akibat tidak dapat surat, kemungkinan saya beranggapan saya salah isi borang dan memang tidak layak lah untuk jadi guru. Jadi ujian tu diadakan di sekolah saya sendiri dan pada hari Sabtu. Jadi oleh kerana saya tidak dapat surat, jadi saya tidak endah lah. Jadi saya datang ke satu program agama lah yang dianjurkan oleh persatuan sekolah saya.
So saya tidak mau pergi ujian tersebut. Saya datang sekolah tu hanya pakai pakaian biasa, suara traction dan pakai selipar saja, ya. Pakai kopiah, pakai selipar. Tujuan saya pergi sekolah tu pun sebab ada program sekolah lah. Jadi kebetulan saya nampaklah rakan-rakan lain mau pergi ujian tu dengan pakaian necktie, bawa buku matematik, buku sains. Saya macam sedih juga lah, agak terkilan sebab tidak dapat pergi ke ujian tersebut. Tapi semasa saya hendak pergi ke program program sekolah saya tu, saya bertembung dengan guru kimia saya, Cikgu Haryati. Dia cakap, Alip, dia cakap, kau tidak pergi ujian, kau bilang ujian untuk jadi guru ni. Saya pun cakap lah, cikgu saya tidak dapat surat. Saya cakap, terus cikgu saya cakap, kau tidak dapat surat? Iya. Tapi dia cakap, nama kau ada di atas. Dia cakap, nama kau untuk ambil ujian ni ada. Dia cakap, saya cakap, kenapa nama saya ada? Saya tidak ada surat dah cikgu, nanti mana boleh saya masuk? Saya cakapkan masuk dalam dewan ujian ni. Cikgu saya pun cakap, dewan ujian ni cikgu yang jaga. Kebetulan cikgu kimia saya lah, cikgu yang jaga. Jadi apa kamu skema sangat? Ini sekolah kau lah. Cikgu saya cakap, kau pergi ambil ujian dulu. Ya, kau batalkan dulu program ni, kau pergi ambil ujian. Saya pun cakap, cikgu saya pakai baju biasa, pakai seluar, orang sini pakai necktie, pakai baju guru. Apa kau mau takut? Cikgu saya cakap lah, cikgu yang jaga dewan ni, ya, dan ini sekolah kau. Kau tidak perlu takut. Cikgu bagi kau masuk je, biarlah kau pakai pakaian ni. Jadi oleh kerana cikgu saya paksa, saya pun selambah je lah pergi masuk. Dengan pakaian selipar Jepun, seluar tracksuit, baju t-shirt. Berbanding orang lain pakai necktie, pakai baju yang smart lah kata orang. Kalau kau tengok, memang layak lah orang jadi guru. Berbanding kau hanya selipar Jepun, seluar tracksuit, baju t-shirt. Saya masuk dewan, kebetulan memang cikgu saya lah yang jaga, ya, cikgu kimia saya. Jadi tidak masalah. Nah, kau ambil, dia cakap soal ujian ni, kau jawab. Dan saya tidak ada persediaan, baca buku pun tidak, apapun langsung tidak persediaan. Tapi bila saya cek soalan ujian tu, lain daripada yang lain. Ya, saya pelik jugalah. Macam soalannya saya ingat lah. Kalau telefon berdering, apa yang perlu anda buat? Cakap hello, biarkan, angkat ganggang telefon, apa lagi ya? Atau abaikan, begitu. Jadi saya cakap, pelik soalan ni kan. Memang tidak ada kaitan dengan buku bahasa Melayu kah, buku sains kah, apa kah. So saya jawab lah, angkatlah ganggang telefon, kan sudah berbunyi. So banyak soalan-soalan pelik lah. Rupa-rupanya soalan itu adalah soalan psikologi yang menentukan sama ada kau layak jadi guru ataupun tidak. Itu yang berpikiran saya lah. Kadang-kadang ada soalan macam sudu campur garpu sama dengan apa. Memang pelik lah, dan ada 500 soalan dalam masa 1 jam. Gila guys, kamu jawab soalan dalam 500 jam dalam masa 1 jam, agak mustahil. Jadi oleh kerana saya tengok masa ni pendek sangat, soalan banyak. So dalam fikiran saya, jawab secara sepintas lalu sajalah, tidak boleh terlampau fikir. Jadi saya jawab, nampak soalan, jawab gitu je lah. Gitu, jawab. Yang penting soalan habis. Dalam masa 1 jam tu saya dapat jawab semua soalan. Dan memang hentam je lah. Ya, memang hentam. Ia berkaitan kepada psikologi diri. Macam mana kalau kau jumpa dompet, apa perlu kau buat? Jumpa dompet, ambil dan pulangkan. Simple kan? Soalan begitulah banyak, ya. Jadi selepas ujian tu saya tak expect yang saya akan dapat lagi lah panggilan seterusnya, ya. Dengan saya rasa dengan pakaian yang tidak siap, apa semua tidak bersedia, dan soalan pun saya hentam je. Jadi tunggu keputusan seterusnya, dan keputusan seterusnya adalah temuduga. Jadi tidak tahu sama ada berjaya atau tidak. Anda tunggu episod yang seterusnya, ya. Sama ada saya berjaya dapat temuduga ataupun tidak. Sebab selepas ujian INSAT tu, keputusan adalah temuduga. Jadi sama ada saya berjaya untuk ke temuduga perguruan atau tidak, saya akan ceritakan di next cerita saya tentang bagaimana saya masuk ke maktab perguruan. Jumpa lagi. Alif Kelana. Assalamualaikum.